Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua. InsyaAllah, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang menjadi tabu ataupun kurang digemari oleh rakyat Malaysia. Apakah topik tersebut? Sama-sama kita saksikan. Sexual harassment ataupun gangguan seksual merupakan satu topik yang kurang digemari oleh sesetengah rakyat Malaysia. Tetapi, tahukah anda bahawa hampir sebilangan rakyat Malaysia pernah mengalami gangguan seksual, tidak kira lelaki atau perempuan, mengalami gangguan seksual sama ada di tempat kerja, di sekolah ataupun di setengah situasi yang mereka hadapi di dalam kehidupan. Gangguan seksual merupakan satu kesalahan, sebarang bentuk kelakuan seksual yang boleh menyebabkan seseorang individu yang waras berasa tersinggung, terhina atau terugut. Boleh dikenakan tindakan tata tertib melalui Peraturan 4A Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 dan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 22 tahun 2005. Jadi, dapat difahami bahawa gangguan seksual merupakan satu kesalahan dan telah diwartakan sebagai salah satu jenayah. A few moments later. Okey, adalah beberapa jenis gangguan seksual yang aku nak highlightkan pada hari ini. Antaranya adalah gangguan seksual melalui lisan. Yang ni paling banyaklah kita tengok kat negara kita kan. Sebagai contoh, kadang-kadang kita dengar seorang pekerja wanita ataupun mungkin seorang wanita ataupun kadang-kadang seorang lelaki pun menerima gangguan seksual melalui lisan. Selalunya gangguan seksual melalui lisan ni tercetus apabila terdapat sekelompok golongan, tak kira lelaki atau perempuan, yang berniat untuk mengusik golongan-golongan tertentu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi kadang-kadang mereka mengeluarkan kata-kata usikan yang bersifat seksual. Jadi itu telah dikira sebagai gangguan seksual lah. Dan perkara ini memang diambil ringan oleh sebilangan masyarakat di negara ini. Sebab tu kalau kita tengok gangguan seksual di negara ini macam orang kata tak ada apa, macam dah biasa, dah menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat negara ini. Tapi sebenarnya gangguan seksual ni boleh meninggalkan kesan dari segi psikologi dan juga meninggalkan orang kata ketakutan kepada penerima ataupun orang yang menerima gangguan seksual tersebut. Okey, yang kedua adalah gangguan seksual melalui sentuhan. Yang ni dikira sebagai gangguan secara fizikal lah. Sebagai contohnya kes-kes pecah bulan di kalangan kanak-kanak, pelajar sekolah, warga IPT maupun golongan yang sudah bekerja pun tak terkecuali daripada gangguan seksual berbentuk sentuhan. Kes-kes pecah bulan kalau kita tengok negara kita ni sangat banyak. Dan perkara ni memang telah diambil serius oleh kerajaan negara ini dengan menetapkan undang-undang terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Okey, jom kita tengok macam mana gangguan seksual itu berlaku. 2,000 years later. Terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi yang telah berkongsikan sedikit tentang jenayah gangguan seksual ini. Saya akan memberitahu anda dua perkara tentang gangguan seksual ini. Yang pertama ialah kenapa mangsa gangguan seksual itu tidak berani menyuarakan gangguan yang dialami oleh mereka. Yang kedua ialah tempat yang berpotensi untuk berlakunya gangguan seksual ini. Okey, yang pertama, kenapa seseorang mangsa itu tidak berani ataupun tidak menyuarakan gangguan yang dialami ialah kerana mereka itu sendiri tidak tahu apa itu gangguan seksual. Kerana mereka ini tidak didedahkan dengan pendidikan seks yang sepatutnya diberikan sejak kecil. Mereka tidak tahu batas-batas pergaulan yang patut dijaga oleh mereka. Walaupun perkara ini nampak macam sedikit sebanyak menyentuh sensitiviti masyarakat, tetapi perkara ini perlulah dititik beratkan di dalam keluarga kepada perempuan maupun lelaki. Yang kedua, selalunya gangguan seksual ini akan dilakukan oleh orang yang memiliki autoriti ataupun yang ada kuasa lah. Contohnya seperti majikan, guru ataupun ayah
seseorang mangsa itu sendiri. Sebab apa? Sebab mereka ini mampu untuk mempengaruhi minda mangsa itu sendiri. Contohnya, kalau cikgu melakukan gangguan seksual, dia akan kata dekat murid dia, jangan kongsi benda ini kepada orang lain, sebab nanti kamu akan menyebarkan aib guru. Jadi, murid itu akan berfikir banyak kali, kalau aku share benda ni kepada orang lain, aku menyebarkan aib guru aku. Jadi, tindakan mereka ialah mereka menyembunyikan perkara ini dan orang lain tak tahu. Yang ketiga, apabila mangsa itu cuba untuk share benda ini kepada orang lain, masyarakat akan memandang serong kepada mereka ini, seolah-olah mereka menyebarkan aib sendiri. Sedangkan perkara itu adalah perkara yang betul, yang sepatutnya dilakukan. Sepatutnya mereka mencari pihak-pihak yang bertanggungjawab, memberi bimbingan kepada mereka bagaimana untuk mengatasi gangguan-gangguan ini. Perkara kedua ialah tempat-tempat yang mana berpotensi untuk terjadinya gangguan seksual ini. Yang pertama ialah di tempat yang sunyi. Contohnya di tempat kerja ataupun di dalam bilik. Di tempat kerja, kadang-kadang majikan tu panggil masuk ke pejabat dia. Lepas tu bila dah berdudukan di dalam pejabat itu, maka peratusan untuk berlakunya gangguan seksual adalah tinggi. Yang kedua, di dalam bilik. Kalau cakap di dalam bilik ni, mestilah di dalam rumah kan. Jadi orang yang melakukan gangguan seksual itu kadang-kadang terdiri daripada ahli keluarga sendiri. Di dalam bilik, tempat yang tertutup, jadi tak ada ahli keluarga lain yang dapat tengok perbuatan pemangsa itu. Yang kedua, iaitu di tempat keramaian ataupun tempat yang ramai orang lah, tempat yang umum. Contohnya di dalam pengangkutan awam lah, selalunya di dalam bas ataupun di dalam tren. Bila ramai-ramai ni, selalunya masyarakat tidak mengendahkan keadaan sekeliling. So, selalunya seseorang itu akan lebih memandang kepada gadget daripada melihat kepada sekeliling. Jadi, apabila berlaku gangguan seksual, orang sekeliling tidak nampak. Jadi, tempat-tempat keramaian ini adalah satu tempat yang strategik bagi pemangsa gangguan seksual itu untuk mencari mangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab soalan-soalan tentang gangguan seksual yang telah diutarakan, so saya jawablah soalan yang pertama. Adakah gangguan seksual merupakan satu istilah yang kurang digemari oleh masyarakat Malaysia? Kalau kita fikirkan istilah-istilah yang negatif kan, kita boleh katakan gangguan seksual ni sebagai satu istilah yang berbunyi negatif, dia pasti dia membawa satu stigma atau tabu kepada masyarakat. Jadi dia boleh dikatakan istilah yang orang tak sukalah nak dengar, sebab dia membawa satu konotasi yang negatif. Kalau dalam masyarakat Malaysia ni, kita punya awareness pun, kesedaran kita tentang gangguan seksual ni masih rendah. Jadi bila dan kita juga satu masyarakat yang berpegang kepada agama, berpegang kepada adab ketimuran yang tinggi, cultural value kita tinggi. Jadi perkara-perkara yang tidak beradab atau bermoral seperti ni memang definitely is not a good terms lah, ataupun istilah yang nak didengari. Yang kedua, adakah pelaku gangguan seksual mempunyai masalah berkaitan tingkah laku? Kalau kita nak melihat kepada teori, bila kita cakap tentang nak claim lah gangguan seksual ni ada masalah berkaitan tingkah laku, kita boleh merujuklah kepada teori-teori yang ada, yang kita tahu. Contohnya, kita tahu sebagai contoh satulah addiction theory kan, teori-teori yang berkaitan dengan ketagihan. Sexual harassment adalah merupakan, ataupun gangguan seksual ni, tingkah laku melakukan gangguan seksual ni adalah akibat ataupun simptom kepada ketagihan seks. Bila dia tidak mendapat memenuhi kehendak seksual dia, ketagihan dia, maka dia melakukan sexual harassment. Dia melakukan gangguan seksual lah kepada orang lain. Dan juga kalau kita lihat dari segi social psychology, teori social psychology, kita melihat bagaimana interaksi dalam masyarakat kan. Bila seseorang tu mempunyai power, dia ada kekuasaan ke atas
orang lain, cara dia menunjukkan kekuasaan dia adalah melalui tindakan-tindakan antaranya seperti gangguan seksual. Contohnya teori antara maskulin dan feminis. Dari segi gender kan, dari segi gender punya orientation ataupun power gender power kan, dia nak tunjuk yang orang lelaki ni lebih berkuasa, jadi dia melihat wanita ni sebagai satu gender ataupun jantina yang lebih rendah, lebih lemah, jadi dia ada that urge untuk menunjukkan exert power, menunjukkan kekuasaan dia, maka dia melakukan gangguan seksual. Mungkin kadang-kadang bukan sebabkan seksual need pun, bukan sebab dia nakkan seks, tapi sebab nak tunjuk power, nak tunjuk kekuasaan yang dimiliki tu menyebabkan dia melakukan tingkah laku gangguan seksual. Dan kebanyakan gangguan seksual berlaku di pejabat kan. Kita biasa dengar gangguan seksual ni yang banyak dibicarakan, dibentangkan dari segi undang-undang pun di pejabat. Okay. So soalan yang terakhir, apakah cadangan untuk mengatasi masalah gangguan seksual ni? Okey, pada saya kita melihat kepada level lah, macam saya sebut tadi, saya dah jawab juga sikit soalan ni dalam soalan yang ketiga tadi kan. You have to be you play your role. Kita perlu mainkan peranan kita di mana kita berada lah. Untuk government, dia perlu menghasilkan polisi-polisi yang boleh membendung. Kemudian untuk di pihak kita, kalau untuk soalan ni mungkin kita boleh lihat kepada pihak kita, kalau sebagai individu kita dapatkan maklumat, dan seterusnya kalau sebagai majikan mungkin kita boleh berikan latihan. Sama juga NGO di luar pun boleh keluarkan ataupun hasilkan program-program latihan tentang gangguan seksual ni, supaya masyarakat tahu apa hak dia, macam mana nak tahu apa gangguan seksual tu. Kemudian kalau berlaku gangguan seksual, apa yang perlu mereka lakukan, kepada siapa mereka boleh buat aduan, macam mana nak buat laporan polis. Benda macam ni kita perlu educate lah. Ini adalah antara perkara-perkara yang kita boleh atasi. Kemudian of course kalau kita relate dengan teori yang berkaitan dengan sexual addiction, kita perlulah membendung antara punca-punca menyebabkan berlakunya ketagihan seksual, iaitu contohnya pornografi. Okay, jadi kita kena stop kalau kita individu yang ada terlibat ataupun melakukan apa orang kata, bukanlah kegiatan melihat kepada menonton pornografi ke, you have to stop lah. Kita kena berhenti, jangan tengok. Dan selain daripada itu, kita perlu jaga, ibu bapa perlu jaga anak-anak supaya tidak menjaga mereka, memastikan mereka tidak terlibat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pornografi. Benda-benda macam ni dia kena bendung kan. So when you talk about membendung, kita melihat role kita. Setiap role tu ada peranan dia untuk membendung gejala ni. Ibu bapa ada peranan dia, individu ada peranan dia mendapatkan maklumat, menjaga diri sendiri kan. Mangsa pula macam mana? Kalau mangsa kena tahu, kita sebagai orang biasa kita kena tahu apa simptom-simptom atau apakah dia tanda-tanda bahawa kita mungkin menghadapi gangguan seksual. Jadi bila kita tahu, kita boleh stop benda tu. Kita boleh bendung dengan kita buat laporan, kita boleh ambil tindakan. Okey. Selain daripada tu, kita perlu tahulah untuk membendung kita perlu bertindak dengan segera. Jika ada, kita perlu didik masyarakat untuk membuang rasa malu. Kita kena lihat bahawa sebagai mangsa tak bersalah dalam hal ni. Yang bersalah adalah yang pelaku. Jadi benda-benda macam ni adalah awareness, benda-benda awareness yang kita kena beri. Jadi secara kesimpulan saya boleh bagi 3 lah. Yang pertama, yang paling penting, kita perlu berikan awareness. Okay, kita kena berikan kesedaran di semua peringkat, kepada employer apa peranan dia, kepada individu apa peranan dia, kepada masyarakat umum apa gejala dia, apa simptom dia, apakah undang-undangnya. Semua perkara tentang gangguan seksual ni perlu diwar-warkan. Yang kedua, di peringkat policy maker, mereka perlu menghasilkan polisi yang menjaga, yang dapat membendung. Dan yang terakhir ialah action lah, legal action. Pihak yang bertanggungjawab, yang berkuasa perlu mengambil tindakan yang tegas dan segera di atas aduan, dan memudahkan proses untuk tuduhan ataupun bukanlah tuduhan, proses untuk membendung lah. Okay, tuduhan pun boleh juga. Okay, so itu sajalah yang boleh saya kongsikan hari inilah berdasarkan soalan. Saya harap dapat membantulah, memberi lebih kefahaman tentang gangguan seksual ni. Okay, terima kasih.